Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 4 Ogos bersama saya Ardi Herman Marzi dan jurubahasa isyarat Azlina Muhammad Isa, dan berikut tajuk utama untuk malam ini. Sekat ajaran Sea Hulk, JAKIM jalin kerjasama dengan NGO terbesar di New Zealand. Juga gaji permulaan lepasan ijazah tidak jauh beza dengan gaji minimum. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM menjalin kerjasama dengan sebuah badan bukan kerajaan NGO agama terbesar di New Zealand untuk memastikan ajaran Sea Hulk tidak menular di negara itu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mukhtar berkata peranan NGO itu ketika ini penting memandangkan semua pengikut ajaran sesat berkenaan berada di negara terbabit. NGO ni dengan JAKIM kita salurkan maklumat kepada NGO ni sebab dia orang NGO yang agak besar yang melihat kepada hal ehwal Islam di New Zealand sanalah. So kita harapkan dengan kerjasama antara JAKIM dengan NGO tersebut kita akan dapat pastikan ajaran sihat ni tak disebarkan di New Zealand. Ditanya mengenai perkembangan kerjasama polis Diraja Malaysia PDRM dan polis antarabangsa Interpol, beliau berkata setakat ini tiada maklumat baharu diperoleh mengenai status penganut ajaran itu. Media sebelum ini melaporkan hampir 150 pengikut Sea Hulk sudah melarikan diri ke New Zealand bersama-sama dengan ketua ajaran sesat itu Suhaini Muhammad. Datuk Dr. Muhammad Naim Mukhtar ditemui ketika melawat rumah anak yatim Pertubuhan Kebajikan Islam Mulia di Kajang. Beliau turut menyampaikan sumbangan RM30,000 kepada rumah anak yatim ini yang turut bernaung di bawah inisiatif Prihatin Madani. Ia juga sebahagian daripada inisiatif Al-Falah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan insan. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli melahirkan kebimbangannya terhadap kecenderungan gaji permulaan untuk lepasan ijazah yang dilihat tidak jauh beza dengan paras gaji minimum ketika ini, iaitu RM1,500 sebulan. Jelas Rafizi, gaji permulaan untuk lepasan ijazah sepatutnya naik lebih tinggi daripada gaji minimum berkenaan kerana paras itu adalah untuk pekerja yang tidak berkemahiran. Jadi we do have a big problem, and this is to me what restructuring is all about as well. It's not just about getting the growth, it's not just about getting investments. It is making sure that whatever growth and investments we plan and we generate, it is reflected in the daily livelihood of our workforce. Mengulas lanjut, Rafizi berkata beliau pasti perkara itu akan dibincangkan dengan lebih mendalam di peringkat Kementerian Ekonomi, malah ia memerlukan dasar segera untuk diperbaiki. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim juga katanya jelas mengenai kadar gaji rakyat dan ia menjadi sebahagian daripada teras utama ekonomi madani, iaitu meningkatkan siling. Beliau berkata demikian dalam sidang media sempena pelancaran laporan statistik upah pekerja sektor formal suku pertama 2023 yang dikeluarkan Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM. Sementara itu, median upah bulanan bagi pekerja formal warga negara pada Mac tahun ini adalah sebanyak RM2,600 sebulan, membabitkan 6.45 juta orang. Ketua Perangkawan Malaysia Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin berkata jumlah itu meningkat 8.3% berbanding RM2,400 bagi tempoh sama tahun lepas. Jelas Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair, etnik Cina memperoleh median upah bulanan tertinggi pada Mac 2023 sebanyak RM4,000, diikuti India RM2,500, Bumiputra RM2,200 dan lain-lain RM2,000. Etnik itu yang berpendidikan tinggi, mereka pergi kepada pekerjaan di private sector. Seperti yang nyatakan tadi pada peringkat awal ini, kita tidak mengambil sebahagian besar daripada gaji sektor awam sebab kita berdasarkan data pentadbiran daripada KBSP dan Perkeso lah. Saya jangka nanti bila kita teliti lebih menyeluruh,
Jadi gap antara etnik Bumiputera dan juga etnik lain itu akan lebih stabil. Mengulas lanjut mengenai situasi upah mengikut aktiviti ekonomi, beliau berkata kesemua sektor merekodkan peningkatan dalam median upah bulanan dengan rekod tertinggi adalah sektor perlombongan dan pengkuarian manakala terendah sektor pertanian. Terdahulu pelancaran laporan statistik upah pekerja sektor formal suku tahun pertama 2023 disempurnakan Menteri Ekonomi Rafizi Ramli di Putrajaya hari ini. Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT perlu meneliti masalah dan kekangan projek perumahan di negara ini sebelum sebarang pindaan dibuat terhadap Akta Pemajuan Perumahan, Kawalan dan Pelesenan 1966 atau Akta 118. Timbalan Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata penelitian akta itu melibatkan peraturan serta syarat-syarat yang digariskan bagi memastikan projek perumahan terpelihara dan tidak tersasar daripada kemajuan sepatutnya. Yang kita hadapi ini bukan perkara yang baru. Maksudnya akta yang disebut sebagai contoh Akta Perumahan 118 itu juga telah melalui proses pindaan sebelum ini. Memang pernah berlaku. So saya cuba berlaku adil jugalah. Jadi bermaksud macam kes ini, projek ini bermasalah dalam keadaan akta itu zaman 90-an punya akta. Tapi pada masa yang sama tidak bermaksud akta sedia ada ini mencukupi untuk mengatasi segala masalah yang sedia ada. Berdasarkan statistik pemantauan pasukan Task Force Projek Perumahan Swasta Sakit dan Terbengkalai, 5 negeri yang mencatatkan peningkatan ialah Kelantan, Selangor, Terengganu, Negeri Sembilan dan Perak. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas meninjau projek perumahan Taman Mayang Fasa 2 Kuala Kangsar yang tergendala sejak 1999. Ia diisytiharkan terbengkalai pada 28 September 2018, terdiri daripada 65 unit rumah teres 2 tingkat serta 22 unit rumah berkembar 2 tingkat dengan kemajuan 95% siap. Pada lawatan kerja tersebut, Akmal Nasrullah menyalurkan peruntukan 1.5 juta ringgit kepada Majlis Perbandaran Kuala Kangsar bagi menaik taraf loji rawatan kumbahan dan kerja-kerja berkaitan di tapak projek terbabit. Malaysia akan mengemukakan cadangan baru berhubung projek kereta api berkelajuan tinggi HSR Kuala Lumpur Singapura kepada Republik berkenaan selepas memperoleh keputusan awal di peringkat kerajaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata cadangan baru itu akan dibawa oleh Menteri Pengangkutan Anthony Loke untuk perhatian Singapura. Baru peringkat kita sebaik ada keputusan awal barulah akan diangkat oleh Menteri Anthony Loke ke perhatian Singapura. Beliau ditemui media selepas merasmikan sidang kemuncak Tahun Pengkomersialan Malaysia di Ibu Negara. Sebelum ini, media melaporkan kerajaan Singapura belum menerima sebarang cadangan baharu dari Malaysia berhubung projek HSR Kuala Lumpur Singapura. Menurut pemangku Menteri Pengangkutan Singapura Chee Hong Tat, negara itu sedia berbincang dengan Malaysia mengenai pelaksanaan semula projek berkenaan. Pengurusan berkaitan Lembaga Kemajuan Tanah Felda akan kekal di bawah Jabatan Perdana Menteri JPM hingga kebanyakan isu yang menghimpit peneroka selesai. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata beliau memahami isu-isu yang melanda Felda dan mahu menguruskannya sebelum diserah kepada kementerian yang lain. Isu berkaitan Felda jelas beliau amat dekat dengan dirinya, malah pihaknya telah melakukan beberapa penambahbaikan sebelum ini. Saya setakat ini sebagai Perdana Menteri, Felda di bawah saya. Orang tanya, pasal apa tak bagi pada orang lain? Tak. Saya tahu masalah Felda, saya nak selesai perkara-perkara pokok Felda. Kalau bila nampak boleh selesai perkara pokok Felda, baru saya nak serah kepada menteri lain jaga. Law ni Felda di bawah Perdana Menteri. Sebab dia itulah, kerana masalah banyak dan saya tak mau ambil sikit selesai. Beliau berkata demikian ketika hadir pada Karnival Segalanya Felda di Felda Telui Timur, Jeneri, Kedah.
Selepas ini, Masjid Mesra Musafir, ladang rezeki karya setempat. Peranan masjid yang diperluas dengan pelbagai perkhidmatan ditawarkan kepada musafir berjaya menjadikan Masjid Al-Bushra di Merbuk, Kedah, lokasi dikunjungi ramai yang secara tidak langsung memberi impak positif kepada sosioekonomi setempat. Kejayaan tersebut bukti peranan masjid atau surau bukan sahaja sebagai tempat beribadah tetapi boleh digunakan untuk membantu memperkasakan kehidupan masyarakat, terutama orang Islam. Wartawan Zaim Zamani yang melawat sendiri Masjid Al-Bushra melaporkan. Dibuka 24 jam sehari tanpa pagar, Masjid Al-Bushra ini difahamkan sentiasa menerima pengunjung terutama para musafir. Siap dibina pada 1972, ia telah melalui fasa transformasi bermula tahun 2018 dengan pihak pengurusan memberi fokus menjadikan masjid ini pusat sehenti atau hentian rehat dan rawat RAR yang menawarkan pelbagai kemudahan. Menurut Imam Masjid Al-Bushra, Ustaz Muhammad Firdaus Ma'ahir, antara pembaharuan yang telah dilaksanakan di masjid tersebut sejak 2018 ialah menaik taraf ruang solat untuk keselesaan jemaah serta memberi nilai tambah terhadap seni reka bentuk masjid untuk menjadikannya lebih menarik. Sesuai dengan konsep R&R, masjid ini juga menempatkan ruang-ruang komersial yang boleh disewa pada kadar amat rendah untuk umat Islam, terutama penduduk di kawasan itu menjalankan perniagaan. Antara perniagaan yang diusahakan di masjid tersebut ialah perkhidmatan cuci kereta, kedai gunting rambut, perkhidmatan dobi, jualan makanan dan minuman, kedai serbaneka, kedai telefon bimbit dan mesin layan diri. Bagi memastikan peniaga tidak terbeban dari sudut kos, pihak masjid juga menanggung kos bil air dan elektrik para peniaga yang menyewa di ruang komersial masjid. Jelas Ustaz Muhammad Firdaus lagi, sebahagian besar kos naik taraf dan pengurusan masjid tersebut adalah hasil infak orang ramai. Sementara itu, pengunjung yang hadir rata-ratanya memuji fasiliti di Masjid Al-Bushra ini. Dalam Malaysia ni, ini adalah satu masjid yang orang kata apa, kita boleh singgah anytime. Dan dia punya orang kata apa, infra tu contoh macam tempat makan, orang kata apa, convenient lah. Jadi masjid ni boleh jadikan contoh kepada masjid-masjid lain untuk membangunkan fasiliti yang super mana ni di tempat lain juga, insya-Allah. First time saya datang sini memang saya teruja lah, sebab apa, kemudahan tu lengkap dan dia punya latar pun cantik. Kita makan, tempat duduk pun dekat dengan pintu masuk. Jadi orang sampai je dia boleh nampak nak ambil air semayang tu dekat mana. Alhamdulillah, cantik, puas hati lah. Tempat ada tandas, ada tempat makan pada selesa untuk beribadah semua dekat semayang semua. Alhamdulillah. Bagi peniaga, mereka amat bersyukur dengan kemudahan dan ruang yang disediakan masjid untuk mereka menjana pendapatan. Usaha pihak pengurusan mempromosikan Masjid Al-Bushra juga telah menarik ramai pengunjung ke masjid itu sekaligus membantu jualan para peniaga. Dekat ni Alhamdulillah lah, buka peluang untuk anak karya. So kami yang mana dekat-dekat ni pun boleh lah, mudah nak bayar kerja kan. Jadi tak susah sangat lah, banyak peluang pekerjaan, boleh tambah income. Sementara itu, Ustaz Muhammad Firdaus berkata, beliau menggalakkan masjid-masjid lain untuk turut mengembangkan fungsi masjid dan surau sebagai salah satu usaha untuk mengimarahkan rumah Allah. Saya menggalakkan kepada semua masjid, jom kita sama-sama kita mengimarahkan masjid kita. Banyak cara. Bukan kata nak kena tiru masjid kami, nak buat ada gerai dan sebagainya. Matlamat kita tetap sama, nak mengimarahkan masjid. Bukalah masjid kita. Masjid bukan tempat untuk ditutup. Orang nak guna masjid, orang nak guna ruang untuk solat, orang nak guna tandas dengan selesa. Gunalah duit orang yang orang bagi, orang infak ni untuk kemudahan orang ramai. InsyaAllah Allah akan turunkan lagi barakah. Katanya lagi, transformasi masjid tersebut belum berakhir dan antara usaha seterusnya ialah membina kemudahan inap desa untuk para musafir berehat. Inisiatif yang digerakkan Masjid Al-Bushra ini bukti masjid bukan hanya tempat untuk beribadat tetapi boleh menjadi lokasi untuk menjana ekonomi. Fungsi masjid tidak sepatutnya disempitkan dan pihak masjid ataupun pihak pengurusan masjid dan surau perlu lebih terbuka untuk menjadikan masjid satu tempat yang menarik untuk dikunjungi orang ramai. Laporan Zaim Zamani untuk Berita Al Hijrah.
Sempena pembukaan laman Khadijah di Nilai Impian Negeri Sembilan, jenama popular telekong Siti Khadijah menawarkan promosi jualan masuk gudang JMG sebagai penghargaan kepada pelanggannya selepas 14 tahun bertapak dalam industri. Ketua Pegawai Komersial Kumpulan Siti Khadijah, Khairul Idham Ramzan berkata, pihaknya menyasarkan jualan JMG kali ini lebih tinggi berbanding jualan pindah gudang yang diadakan tahun lepas. Kami menyasarkan sehingga RM5 juta jualan. Kami ada lebih banyak produk berbanding tahun lepas. Tahun lepas kita ada buat jualan pindah gudang di Bandar Baru Bangi. Tapi kali ini jualan masuk gudang di Nilai Impian lebih banyak stoknya. Tambah beliau, jualan masuk gudang kali ini menawarkan potongan harga bagi semua barangan dengan telekong dijual serendah RM50 dan diskaun pakaian sehingga 55%. Produk Siti Khadijah memang terkenal dengan inovasinya, fabrik yang berkualiti, jahitan yang kemas dan juga potongan yang unik. Kami memang akan mengekalkan DNA kami iaitu sentiasa memberi inovasi-inovasi baru dan nafas-nafas baru kepada telekong dan juga pakaian kami. Lebih istimewa, Siti Khadijah turut mengadakan acara cabutan bertuah sepanjang jualan masuk gudang yang bermula esok hingga 8 Ogos. Untuk mengelak beratur panjang, pelanggan boleh menempah slot secara atas talian di laman web www.sitikhadijah.com. Siti Khadijah mempunyai 49 butik di Malaysia, 3 di Indonesia dan 1 di Singapura. Selepas ini, College Universiti Al-Quran Tahfiz Sains tawaran manifesto BNPH. Pembinaan College Universiti Al-Quran Tahfiz Sains antara tawaran yang dijangka akan dikemukakan Barisan Nasional dan Pakatan Harapan Kelantan menerusi manifesto yang akan diumum esok. Setiausaha BN Datuk Seri Mat Alwi Cik Ahmad berkata manifesto terbabit melibatkan 10 tawaran menarik tanpa meminggirkan mana-mana golongan. Kolej ini akan berusaha melahirkan hufaz yang terlibat dalam bidang profesional. Maknanya kita akan melahirkan doktor yang hafal Quran, juruko yang hafal Quran, arkitek yang hafal Quran. This is basically kalau di sekolah rendah tu macam ulul albab lah kan. Kalau di sekolah menengah. Tapi ini peringkat universiti. Dewan insya-Allah akan dilaksanakan. Yang lain-lain tu kita tunggu besok. Benda-benda yang mengejutkan. Manifesto kita ini jelas adalah untuk memperbetulkan banyak kesilapan dan janji-janji yang tidak ditunai oleh kerajaan negeri. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Pejabat UMNO Negeri di Kota Baru hari ini. Mengulas lanjut, Mat Alwi berkata BN dan PH yakin janji-janji yang ditawarkan menerusi manifesto itu mampu ditunaikan kerana kedua-dua parti terbabit merupakan kerajaan pusat serta mempunyai keupayaan melaksanakannya. Sementara itu, dalam isu yang berlainan, Mat Alwi berkata Barisan Nasional BN Kelantan tidak menampilkan poster boy atau calon menteri besar kerana tindakan itu dianggap seolah-olah mendahului Sultan. BN katanya akan menyerahkan semua nama calonnya yang memenangi kerusi DUN kepada Sultan untuk membuat pemilihan sebagai menteri besar sekiranya gabungan BN-PH menang di Kelantan. Lebih 100 nelayan di Kampung Cik Wan merayu agar pembinaan benteng di Muara Kuala Kijal dapat direalisasikan demi kelangsungan hidup mereka. Ketika ini, pendapatan mereka amat bergantung kepada pasang surut air berikutan keadaan muara yang cetek sekaligus menjadikan pelayaran mereka untuk menangkap ikan menjadi singkat. Luahan itu disuarakan kepada wartawan Khadizah Faisal.
Zainuddin Zainal, 60 tahun berkata, dia dan rakan nelayan yang lain akan mula berlayar apabila air sedang pasang dan perlu pulang sebelum air surut, sekaligus menjadikan pergerakan mereka untuk mengaut hasil laut amat terhad. Dia yang sudah 20 tahun bersahabat dengan laut meluahkan rasa terkilan kerana hanya di Kijal tiada benteng muara yang dibina. Mana Kijal yang paling susah sekali lah. Tempat lain semua ada kuala. Start daripada Terengganu sampai ke Mamang, Kijal hanya satu-satu yang tak ada kuala. Yang Marang ada, Paka ada, Rungu ada, Kertek ada. Kijal saja. Tak ada siapa nak ambil tahu. Situasi itu amat mencabar buat mereka kerana hasil yang diperoleh sedikit, pendapatan berkurang, bahkan ada yang meraih kurang RM50 sehari. Lebih sakit apabila tiba musim tengkujuh, di mana pasir yang dibawa ombak laut akan menjadikan kawasan muara di Kuala Kijal bertambah cetek. Kita minta jasa baik, mana menteri-menteri bagi satu kuala. Merayu untuk orang ramai, untuk orang nelayan. Pasal Kijal ni susah. Oh, itu baru ke laut. Di hujung sana merupakan muara yang dikatakan memberi kesukaran kepada para nelayan di sini untuk melalui dan menyeberangi muara ini melakukan aktiviti-aktiviti perikanan, dan mereka hanya memperoleh masa selama 4 jam. Selepas daripada waktu itu, air ini akan surut dan kesukaran akan dihadapi untuk menyeberanginya. Justru itu, nelayan di sini amat memerlukan perhatian daripada tampuk pimpinan akan datang agar menubuhkan sebuah benteng bagi memudahkan aktiviti keluar dan masuk para nelayan di sini. Khadijah Faisal melaporkan untuk Berita Al-Hijrah. Selepas ini, pemilih Don Tendong mahu isu bekalan air tidak berlarutan. Bukan sehari, bukan seminggu tetapi sudah sebulan penduduk kawasan perumahan di Bunut Susu Tendong terputus bekalan air. Sepanjang tempoh itu juga mereka hanya bergantung kepada lori air yang dibekalkan air Kelantan Sdn Bhd AKSB. Malah ada yang sanggup bersengkang mata sekitar jam 2 hingga 5 pagi demi sebaldi air. Wartawan Hanisa Hasanuddin yang menyelami keresahan penduduk di sana ada butirannya. Tinjauan di kawasan perumahan terbabit mendapati hampir semua rumah bersiap siaga dengan tong simpanan air bagi berdepan gangguan air yang tidak dapat dijangka. Boleh saya katakan semua rumah di sini mempunyai bekas simpanan air. Bukan satu tetapi bertong-tong. Mereka terpaksa menunggu air daripada AKSB dan juga mereka terpaksa menadah air hujan sebagai bekalan harian mereka. Ada juga yang terpaksa memasang air telaga tiup ataupun air boring. Tetapi di sini, air boringnya keadaannya agak keruh dan mengeluarkan bau yang busuk. Meskipun mendapat bantuan air dari AKSB, namun ia tidak cukup untuk kegunaan harian mereka. Jika situasi mendesak, mereka terpaksa mengeluarkan wang sendiri untuk membeli air bagi kegunaan seharian. Sebagai alternatif lain, ada juga penduduk yang memasang air telaga tiup yang dikorek dari dalam tanah atau air boring walaupun ia menelan kos ribuan ringgit. Meskipun inisiatif itu berhasil, kos tambahan perlu dikeluarkan untuk memasang mesin penapis air demi mendapatkan air bersih. Jadi kita nak kena punggah air, itu isteri saya tu dah sakit dah. Nak punggah air ni bukan senang. Takkan kita nak pindah rumah, nak buat rumah baru. Kita bukan orang yang senang. Takkan nak semua ni pelimpuluh nak pindah satu-satu orang nak pergi rumah baru. Dan kawasan kami ni kawasan tanah bendai. Apabila kawasan tanah bendai, nak royaknya apabila kita keluarkan duit, pakak-pakak keluarkan duit, nak boring, nak gali perigi dan sebagainya, air dia tidak comel, tidak cantik lah. Tidak cantik. Apabila tidak cantik, yalah, bau semua kita nak guna tak boleh. Dan kita mengharap ini 2-3 hari dah air orang tak hantar. Ni baru hantar. Dan 2-3 hari ni masing-masing bawa satu bekas pergi beli tempat tempat yang jual tu bising air tu. Masalah yang membelenggu penduduk kami ajukan kepada calon Barisan Nasional BN bagi Don Tendong Nur Hariri Muhammad Nur, dan beliau mengemukakan cadangan jangka pendek bagi mengurangkan beban penduduk. Sepatutnya kita perlu bekalkan kemudahan untuk
untuk simpanan air yang sementara. Macam kalau satu kawasan perumahan ini perlu ada 2 ke 3 tong besar yang boleh menampung kegunaan seharian mereka. Mereka dalam pada itu berharap PRN kali ini membuka lembaran baharu bagi penduduk di sini dan wakil rakyat yang terpilih nanti dapat mengemukakan solusi jangka panjang bagi mengatasi masalah air di kawasan terbabit. Laporan Hanisa Hasanuddin untuk Berita Al-Hijrah. Sementara itu, 4 pertubuhan bukan kerajaan NGO tampil dengan beberapa tuntutan agar potensi negeri Kelantan dapat dimaksimumkan. Antaranya menambah baik infrastruktur asas di negeri Cik Siti Wan Kembang itu. Antara NGO yang bersuara mengenai tuntutan tersebut adalah Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM Kelantan. Bagi mereka, Kelantan mempunyai potensi besar dalam industri pelancongan serta kemajuan ekonomi, namun boleh diibaratkan seperti tersekat kerana fasiliti yang kurang lengkap. Menurut naib yang dipertuanya, Saiful Nizam Muhammad, tuntutan tersebut bukanlah untuk menekan atau menjatuhkan mana-mana pihak. Sebaliknya untuk menjaga kebajikan rakyat Kelantan khususnya. Kerana daripada senarai 5 tuntutan ni ialah perkara asas. Fasiliti negerinya, isu rakyatnya. Kerana itulah, dan apabila isu-isu asas di dalam 5 tuntutan ini selesai, saya yakin pelaburan akan datang, pelancongan akan lebih berkembang mekar dan industri-industri rakyat mampu untuk dibawa dan dijelmakan dalam gambaran yang lebih menguntungkan semua pihak. Tambahnya, sekiranya infrastruktur serta keperluan asas di negeri Kelantan ditambah baik, masalah-masalah seperti banjir, bekalan air bersih dan sebagainya dapat diatasi. Ia sekaligus dapat menarik lebih banyak pelaburan. 5 tuntutan tersebut melibatkan ketelusan pemimpin negeri, kemukakan garis masa serta pencapaian yang ingin dilaksanakan, pelan holistik alam sekitar dan kemajuan teknologi revolusi industri 4.0. Justru ABIM bersama 3 lagi NGO iaitu Wadah Pencerdasan Umat Islam Malaysia Kelantan, Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia Kelantan serta Pertubuhan Ikatan Muafakat Serumpun Malaysia Kelantan berharap agar 5 tuntutan kepada kerajaan negeri yang bakal ditubuhkan pasca PRN nanti dapat diselesaikan dengan kadar segera. Selepas ini perkembangan PRN di Kedah dan Terengganu. Berbaki beberapa hari lagi kempen sempena pilihan raya negeri, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turun ke Kedah bagi merancakkan suasana kempen di sana dalam usaha gabungan Pakatan Harapan Barisan Nasional PHBN untuk menawan negeri jelapang padi itu. Jadi bagi mengetahui perkembangan lanjut, kita berlintas langsung bersama wartawan Zaim Zamani. Zaim, teruskan dengan laporan anda. Baik, terima kasih Ardi Herman di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang seminggu, kira seminggu lah sebelum kita ke hari pengundian pilihan raya negeri PRN untuk 6 negeri termasuklah di negeri Kedah ini. So, tentulah pada minggu terakhir ini kempen yang digerakkan oleh calon dan juga parti yang bertanding semakin rancak. Kalau kita seperti kita maklum, di negeri Kedah ini 2 parti utama yang akan bertanding ialah Pakatan Harapan Barisan Nasional PHBN yang akan menentang Perikatan Nasional. Kalau kita lihat pada minggu lalu beberapa pimpinan tertinggi Perikatan Nasional telah pun hadir ke Kedah bagi menjalankan kempen mereka, dan hari ini giliran pimpinan tertinggi PHBN yang turut disertai oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turun ke Kedah bagi bertemu dengan pengundi-pengundi di negeri ini. Dan untuk makluman, dalam lawatan Perdana Menteri ke negeri Kedah ini, lokasi pertama yang beliau kunjungi ialah di Jeneri, dan kita tahu DUN N24 Jeneri ini merupakan kerusi yang dimenangi oleh Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno yang turut bertanding pada pilihan raya kali ini untuk
mempertahankan kerusinya dan beliau ditentang oleh calon Barisan Nasional Datuk Muhammad Hizri Abu Kasim yang mewakili Barisan Nasional. Dan kita tahu dalam sidang media sebelum ini Datuk Muhammad Hizri telah maklumkan bahawa bukan tugas mudah beliau untuk menentang Datuk Seri Muhammad Sanusi yang merupakan satu tokoh politik berpengaruh di Kedah ini. Namun tiada yang mustahil dalam politik dan beliau yakin beliau mampu untuk menarik sokongan pengundi di Don Jeneri dan kehadiran Perdana Menteri ke Don Jeneri pada hari ini terutama dengan bertemu dengan pengundi-pengundi Felda sedikit sebanyak diyakini mampu untuk membantu usaha Datuk Muhammad Hizri untuk menarik sokongan beliau di Don Jeneri ini. Dan untuk makluman, selain bertemu dengan penduduk ataupun pengundi Felda, Perdana Menteri pada hari ini turut dijadual untuk ke Jitra bagi program Ta'aruf Perpaduan sebelum beliau akan ke Alo Mengkudu bagi jelajah perpaduan madani dan seterusnya program terakhir beliau pada hari ini ialah ke Kuala Ketil untuk ceramah mega jelajah perpaduan yang akan turut disertai pimpinan tertinggi PHBN dan saya harap program tersebut akan berjalan lancar tanpa sebarang insiden yang tidak diingini. Saya kira setakat itu dulu laporan daripada Kedah. Kembali ke rakan setugas. Baik, terima kasih Zaim Zamani live dari Kedah. Baik, dari Kedah kita terbang ke Terengganu untuk perkembangan kempen PRN kali ini. Wartawan Khadijah Faisal akan mengulas lebih lanjut salah satu kerusi panas di sana iaitu N01 Kuala Besut yang sebelum ini dimenangi Barisan Nasional, malah calon sama juga mempertahankan dun kerusi itu kali ini. Butiran lanjut kita bersama Khadijah Faisal di Kuala Besut. Silakan Izzah. Terima kasih Ardi. Ardi, apa yang saya boleh kongsikan untuk PRN Terengganu? Saya memberi fokus kepada Parlimen P033 iaitu Besut di mana Parlimen ini terdapat 4 dun iaitu Kota Putra, Jertih dan Hulu Besut. Dan pada malam ini saya memberi fokus kepada N01 Kuala Besut di mana dun ini akan menyaksikan pertembungan 1 lawan 1 di antara Azbi Saleh dari PAS dan juga Tengku Zaihan Cik Abdul Rahman dari Barisan Nasional. Dan kalau kita lihat sebelum ini pada PRU ke-14, Tengku Zaihan menang dengan majoriti yang kecil 143 undi. Manakala kalau kita lihat pada PRU ke-15 iaitu Parlimen, calon PAS memenangi dun terbabit. Dan saya juga sempat bertemu dengan rakyat ataupun penduduk di Kuala Besut yang mana mereka meluahkan ketika saya bertanya apa antara harapan mereka kepada tampuk pimpinan akan datang, mereka berkata mereka mahukan perubahan. Dan mereka mahukan tampuk pimpinan yang boleh mendengar keluh kesah mereka dengan baik. Bukan sekadar mendengar tetapi juga mencari jalan penyelesaian yang bertindak dengan pantas dan manfaat itu dapat dirasai oleh mereka untuk jangka masa yang panjang. Itu harapan mereka. Mereka juga mahukan pemimpin yang prihatin dan sementara itu penduduk juga ada mengeluh berkaitan dengan kos sara hidup yang tidak stabil dan berikutan daripada ekonomi yang tidak stabil sekaligus mengurangkan kuasa beli rakyat di penduduk di situ dan sekaligus menjejaskan pendapatan peniaga-peniaga di Kuala Besut. Dan saya dalam pada itu berpeluang bertemu dengan calon dari Barisan Nasional itu Tengku Zaihan Cik Abdul Rahman di mana beliau turut meluahkan pelbagai isu dun terbabit berserta dengan jalan penyelesaian antaranya isu nelayan di mana bagi nelayan di Kuala Besut 100% merupakan bumi putra dan beliau mencadangkan agar sumber marin ditambah dan memperbanyakkan tukun dasar lembut dengan lebih strategi berikutan masalah pencerobohan sumber marin di sempadan laut yang sering dihadapi oleh nelayan sekaligus membantu pendapatan nelayan di sana. Sementara itu saya cuba untuk mendapatkan sudut pandang yang berbeza dari Azbi Saleh itu PAS, namun kami tidak berpeluang untuk mendapatkan komen daripada beliau berikutan jadual beliau yang begitu padat dan saya rasa sampai di situ sahaja perkongsian yang dapat saya kongsikan kepada anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu dia laporan Khadijah Faisal live dari Kuala Besut, Terengganu. Baik, sekian untuk malam ini. Saya Adi Herman dan jurubahasa isyarat Azrina Muhammad Isa. Satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.